السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Sidang jemaah muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini bertemu kita sekali lagi untuk kita sama-sama memahami ayat-ayat Al-Quran yang kita memberikan tumpuan kepada suratul Al-Kahfi. Kita akan memasuki ayat yang ke-9 pada pagi ini, yang mana ayat yang ke-9 merupakan di antara kumpulan ayat yang berkaitan dengan cerita beberapa pemuda yang melindungi diri mereka, melarikan diri mereka ke dalam sebuah gua yang mereka ini disebut di dalam Al-Quran dengan gelaran Al-Sahabul Kahfi, penghuni kepada sebuah gua. Cerita Ashabul Kahfi ini dipaparkan oleh Allah dalam dua bentuk. Yang pertama, Allah ceritakan secara ringkas bermula ayat 9 sehingga ayat nombor 12. Kemudian Allah menceritakan secara terperinci kisah Ashabul Kahfi ini bermula ayat 13 sehinggalah ayat nombor 26. Cerita Ashabul Kahfi ini merupakan contoh manusia yang diuji oleh Allah berkaitan dengan iman mereka. Kalau kita baca ayat 7 dalam siri yang lalu, kita mengetahui Allah jadikan dunia ini adalah ujian, linabluwakum, untuk menguji mereka. Maka Allah Ta'ala buktikan contoh manusia yang diuji oleh Allah, iaitu pemuda-pemuda yang sanggup meninggalkan segala-galanya demi menjaga iman mereka. Kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau ada menyebutkan asal-usul bagaimana bertemunya pemuda-pemuda ini pergi kepada sebuah gua. Ada banyak riwayat, cuma riwayat tersebut tidaklah berdasarkan kepada hadis yang sahih, namun dia sekadar riwayat. Ibnu Katsir mengatakan mereka ni sebenarnya adalah golongan bangsawan. Mereka ada kedudukan, tetapi mereka diuji oleh Allah. Sama ada nak jaga agama, nak jaga iman mereka ke, ataupun mereka nak diuji dengan kehidupan mereka. Mereka orang bangsawan, mereka ada segala-galanya, tetapi mereka memilih untuk menjaga iman mereka. Jadi mereka melarikan diri ke sebuah gua. InsyaAllah kita akan ceritakan dalam siri-siri pertemuan kita setiap Isnin sehingga Jumaat. Sebelum kita masuk kepada ayat yang ke-9, apakah hubungan perkaitan di antara cerita Ashabul Kahfi ini
dengan ayat-ayat sebelum ini. Okey, yang pertama kata para ulama, cerita Ashabul Kahfi ni, kalau kita baca ayat 8, hari semalam kita baca ayat 8 kan Allah Ta'ala kata nanti muka bumi ini akan menjadi apa? Akan menjadi lenyap kan? Tandus. Maknanya nak menunjuk kepada berlakunya hari kebinasaan dunia. Okay. Setelah dunia ini binasa, apa yang berlaku? Maka kita sedia maklum yang akan berlaku, manusia yang mati Allah akan hidupkan. Maka Allah datangkan satu contoh. Sekumpulan manusia yang Allah Ta'ala matikan, Allah Ta'ala tidurkan dia selama 300 tahun yang lebih. Kemudian Allah Ta'ala gerakkan mereka hidup. Mereka tu siapa? Mereka itu adalah Ashabu Al-Kahfi. Jadi peletakan cerita Ashabul Kahfi yang tertidur 309 tahun itu menjadi satu bukti bahawasanya Allah Ta'ala boleh hidupkan manusia yang tidur, yang mati untuk dibangkitkan. Nanti kita akan tengok pada penghujung kisah Ashabul Kahfi ni, mereka tertidur tanpa berlaku apa-apa kepada tubuh badan mereka yang tidur selama 309 tahun. Itu sebenarnya kenapa? Kenapa Allah letakkan cerita tu? Dikaitkan dengan ayat sebelum ni adalah untuk membuktikan kekuasaan Allah boleh menghidupkan orang yang sudah mati. Yang kedua, cerita Ashabul Kahfi ini adalah satu contoh kejadian yang berlaku di atas muka bumi ini. Maksud dia Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita, kalau ayat 7 dulu, ayat 8 kamu belajar tentang kamu akan diuji, Allah nak tengok siapa amal yang terbaik, maka Allah Ta'ala kata apa? Kamu bacalah, kamu hayatilah, kamu ambillah teladan daripada kisah sekumpulan manusia yang mereka menyelamatkan diri berada di dalam sebuah gua. Itulah cerita Ashabu Al-Kahfi. Sesiapa yang ingin merujuk ayat yang kita bincangkan ini, kalau nota yang bercetak, tuan-tuan boleh lihat muka surat yang bermula muka surat nombor 48, 49. Tapi kalau tuan-tuan melihat melalui handphone, okey, tuan-tuan boleh lihat nota PDF secara soft copy. Slide dia nombor 99 daripada 751 slide semua sekali. Okey, boleh ikuti? Okey. Kita terus pergi kepada ayat yang ke-9. Saya bacakan ayatnya, tuan-tuan ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Okay. Ayat nombor 9 ni, kalau kita baca pada terjemahannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah tanya? Kerana kalau kita melihat
cerita Ashabul Kahfi ini adalah cerita kisah-kisah umat terdahulu. Kenapa Allah cerita? Kalau kita belajar Al-Quran, tuan-tuan pernah dengar tak? Satu ilmu dia panggil asbabun nuzul. Disebut dengan istilah sebab turunnya sesuatu ayat. Sebab tu kalau nak faham ayat Quran, kalau boleh cari dulu ayat yang nak dibaca ni, yang nak dirujuk ni, ada tak sebab tertentu kenapa Allah turunkan. Maka kalau kita melihat perbincangan para ulama, ada riwayat mengatakan orang-orang Arab musyrikin, mereka nak uji Nabi ni, mereka nak tengok Muhammad ni betul ke dia tu Nabi. Jadi orang-orang Arab musyrikin ni, mereka pergi bertemu dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Tapi waktu cerita Ashabul Kahfi ni, Quran turun, Nabi masih lagi berada di Mekah. Okey. Jadi orang Yahudi memberitahu kepada mereka, kalau kamu nak kenal Muhammad ini, dia betul-betul Nabi ataupun tidak, mereka kata, tanya 3 soalan. Soalan pertama, mereka kata, cuba tanya kepada Muhammad tentang roh. 1. Soalan kedua, cuba tanya kepada dia tentang kisah pemuda-pemuda yang mereka melarikan diri ke dalam sebuah gua. Soalan yang ketiga, tanya kepada Muhammad ni cerita tentang seorang lelaki yang dia telah melakukan perjalanan pergi ke barat dunia, dia pergi kepada timur dunia, utara dunia. Itu kisah Dzulqarnain. Ketika mereka ditanya, ketika Nabi SAW ditanya, Nabi secara tidak langsung, Nabi memberikan reaksi yang pantas. Nabi kata, esok aku bagi jawapannya. Maksudnya Nabi kata, esok aku akan cerita, kata Nabi SAW. Namun Nabi tidak dapat cerita seperti mana yang Nabi katakan. Sebab apa? Sebab Allah tidak menurunkan ayat Quran untuk ceritakan. Kalau kita baca dalam riwayat, walaupun riwayat itu berlaku perbahasan di kalangan para ulama status hadis tu, tetapi para ulama mengangkat cerita itu menjadi sebab turun dia. Sehingga kan hampir 15 hari ayat Quran tak turun cerita Ashabul Kahfi. Tengok, maka orang musyrik kata, tengok, Muhammad ni tak dapat cerita ni. Akhirnya turunlah cerita Ashabul Kahfi. Nanti kita akan jumpa perkaitan ayat yang Allah tegur kepada Nabi SAW. Nanti kita akan jumpa ayat Allah kata, jangan cakap nak buat perkara depan tanpa mengatakan insya Allah. Nanti kita akan jumpa ayat Allah kata, wala taqulun. Dia kata jangan cakap besok melainkan kata insya Allah. Nanti kita akan cerita. Okey. Kemudian turunlah surah Al-Kahfi ni. Turunlah ayat-ayat dalam suratul Kahfi. Itu yang Allah bentangkan. Kalau kita tengok tadi, mula-mula dicerita secara apa? Secara ringkas. Jadi ayat 9 ni Allah Ta'ala kata, adakah engkau menyangka wahai Muhammad, kisah Ashabul Kahfi itu dan Ar-Rakim itu sahaja di antara tanda-tanda kami yang sangat menakjubkan. Okey, dalam ayat tu kita jumpa tak perkataan ayatina. Ayatina tu adalah ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami adalah bermaksud
tanda ataupun bukti yang Allah itu berkuasa. Maknanya Allah bagi tahu, Muhammad, bukan kisah pemuda gua tu sahaja, dengan Ar-Rakim itu sahaja yang menunjukkan bahawa kami ini berkuasa, kata Allah. Bukan itu sahaja ceritanya, kata Allah Azza wa Jalla. Okey, sebenarnya Allah nak bagi tahu ada banyak lagi peristiwa yang menunjukkan Allah itu berkuasa. Okey, dalam ayat ini mungkin kita akan tertanya-tanya, apa maksud Ar-Raqim dekat situ? Betul tak? Ar-Raqim. Okey, kalau kita tengok ayat tu, Ashabal Kahfi, kita tahulah iaitu penghuni kepada Al-Kahf, iaitu gua. Okey, begini. Semalam saya ada sebut pada tuan-tuan dan perempuan, dalam Quran perkataan gua ada dua. Tengok ya tuan-tuan ya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhaluskan kalimah ni, tuan-tuan akan dapati ada sesuatu yang Allah nak terang pada kita. Okey. Perkataan gua kadang-kadang Allah guna Al-Kahfu. Kadang-kadang Allah guna Al-Gharu. Ni dipanggil sinonim. Okey. Kalau Allah guna dalam Quran perkataan Al-Kahfu, seperti mana Ashabul Kahfi, ia berbeza dengan kalau guna Al-Ghar. Okey. Kalau ada yang bertanya, ayat apakah di dalam Al-Quran yang Allah menggunakan perkataan Al-Ghar? Okey. Jawapan dia, kalau kita rujuk dalam surah Taubah ayat 40. Okey, ingat ayat 40 ni, kalau ayat 40 ni kalau kita ingat, ini cerita apa? Ini cerita waktu Nabi berhijrah keluar daripada Mekah nak pergi Madinah. Kita tahu dalam sejarah Nabi dia menyorokkan diri bersama Abu Bakar As-Siddiq berada dalam sebuah gua. Tengok tuan-tuan dan puan, ada persamaan tak? 7 lelaki pemuda ni kalau dia nak berlindung dia cari gua. Nabi SAW sendiri dia nak melindungi diri daripada orang nak cari dia keluar hijrah, Nabi pergi mencari sebuah gua. Tapi kalau tuan-tuan baca dekat gua, ketika mana Allah nak cerita Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pergi melarikan diri sebuah gua, Allah tak guna perkataan Al-Kahfu, tapi Allah guna apa? Cuba perhatikan ayat dalam ayat 40 tu. Saya letak ke warna merah tu. Allah kata apa? Idhuma fil ghar. Jumpa tak ghar? Allah tak kata idhuma fil kahfi. Tak guna. Kenapa? Sedangkan Al-Kahfu pun gua, Al-Ghar pun gua. Ini tuan-tuan perhatikan bijaksananya Allah dalam memilih perkataan. Sebenarnya dikaji oleh para ulama, kenapa ketika Nabi menyuruh ke dalam gua dengan Abu Bakar As-Siddiq Allah tak guna Al-Kahfu? Kerana begini, kalau Allah guna Al-Kahfu, kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti dan Adwa'ul Bayan, kalau Al-Kahfu ia merujuk gua yang luas. Kalau gua tu luas, dia panggil Al-Kahfu. Boleh faham tak? Kalau gua tu kecil, sempit, dia panggil Al-Ghar. Jelas? Sekarang kita bincang, kenapa ketika Nabi melarikan diri dengan Abu Bakar As-Siddiq, Allah tak kata Nabi pergi ke dalam gua yang luas? Kenapa? Kenapa Allah kata Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq berada dalam gua yang sempit? Kerana kalau Allah menggunakan perkataan Al-Kahfu, gua yang luas, Nabi menyorokkan diri, pasti orang akan kata
Patutlah tak jumpa. Sebab Nabi menyorok dalam gua yang luas. Patut orang tak jumpa. Nampak tak? Tetapi kenapa Allah kata Nabi menyorok dalam gua yang kecil? Kerana untuk menunjukkan, kalau kita tengok filem kan, dia Allah kata gua kecil ni maksudnya nak bagi lagi dramatik. Kita korang kan, nak bagi nampak ada cemas dia. Kita tengok ni, ini gua Nabi nyorok dengan Abu Bakar Siddiq, dia panggil gua Sur. Pernah tengok kan? Kan kecil je. Nampak tak anak panah warna kuning tu? Nabi sorok kat situ. Tuan tengok tak anak panah 3 warna putih tu? Nampak kan? 3 anak panah putih itulah orang Arab musyrikin duduk di atas tu. Sedangkan Nabi duduk dekat je dengan dia orang yang warna kuning tu, dengan Bakar Siddiq. Maknanya, kalau saya tanya, logik tak jumpa? Logik ke tak logik? Kalau cari, jumpa tak? Kalau ikut dia, pasti jumpa. Tuan tengok hadis ni. Ni hadis riwayat Bukhari. Abu Bakar Siddiq dia kata apa? Dia kata, ketika kami berada dalam sebuah gua, dia kata, aku nampak kaki orang Arab musyrikin dekat atas. Dia nampak kaki tu. Abu Bakar Siddiq kata apa? Ya Rasulullah, kalau mereka dongak je kepala dekat bawah, pasti mereka akan nampak apa? Mereka akan nampak Nabi SAW dengan Abu Bakar Siddiq. Tetapi Allah Azza wa Jalla telah membuatkan mereka tak nampak Nabi SAW dengan Abu Bakar Siddiq. Saya sebut cerita ni adalah untuk kita mengetahui kenapa Allah tak guna Al-Kahfu, kenapa Allah guna Al-Ghar. Kerana nak membuktikan kepada kita kenapa orang Arab tak jumpa. Cari Nabi nak menunjukkan bahawa Allah yang lindung. Kalau Allah guna Al-Kahfu, dia bentuk dia macam ni. Gua ni luas tak? Ini contoh saja, contoh gambar saja. Kita tak kata ini guanya, kerana berlaku perbezaan pendapat. Gua tu kat mana? Sebab tu nanti waktu kita belajar Suratul Kahfi, kita kalau belajar sejarah, ada orang dia suka cari lokasi. Lokasi dia kat mana ustaz? Lokasi dia dekat mana? Al-Quran cerita bukan nak bagi tahu lokasi, tetapi Al-Quran cerita adalah untuk kita mengambil teladan. Dekat mana gua tu, yang pasti cerita tu wujud. Betul tak? Sebab itu saya tunjuk contoh ini sekadar contoh. Kalau kita panggil Al-Kahfu, gua dia dalam. Jadi cerita ayat 9 tadi itu, mereka, Allah Ta'ala cerita penghuni yang berada dalam sebuah gua. Kita tutup pengisian pagi ini dengan apa itu Ar-Raqim. Ar-Raqim, kita buat kat sini lah. Ar-Raqim maksudnya adalah marqum, yang tertulis. Kita boleh baca panjang dia punya perbahasan dia. Ar-Raqim ni, dia berasal daripada maktubun. Ar-Raqmu iaitu tulisan. Maksud dia, Ar-Raqim adalah sesuatu yang tertulis. Apa dia? Wallahu ta'ala a'lam. Ada para ulama tafsir kata dia seperti batu bersurat. Faham tak batu bersurat? Dia tertuliskan sekian. Ada para ulama kata Ar-Raqim tu, tapi yang pasti Ar-Raqim tu dia adalah marqum, iaitu maktubun, iaitu yang tertulis. Adakah yang tertulis tu maksudnya kitab yang mereka bawa sekali dekat gua tu? Ataupun Ar-Raqim itu yang tertulis tu adalah senarai batu bersurat yang tertulis. Mereka ni siapa, asal mana? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita tak tahu sebenarnya Ar-Raqim itu apa. Tapi para ulama bincang,
Hatakan kata Ibnu Hajar dan Fathul Bari, dia adalah sesuatu yang tertulis. Jadi wallahu taala alam. Insya-Allah esok kita akan sambung kepada perbahasan siapakah Ashabul Kahfi tersebut. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan ya, jika tuan-tuan dan puan-puan nak mengikuti pengisian daripada kelas yang pertama Jumaat yang 2 minggu lalu sampailah ke hari ini, saya tuan-tuan boleh melihat di YouTube TV, FB, Masjid TTDI Masjid Taqwa. Sudah ada di sana semua rakaman kelas-kelas yang ada di Masjid At-Taqwa. Jadi tuan boleh lihat di sana dengan merujuk kepada nota yang dibekalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan nanti saya akan bagi satu link rakaman tajuk Dajjal yang pernah saya bentangkan hampir beberapa jam. Nanti saya akan linkkan, saya akan beri kepada pihak IT untuk masukkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.